Tan Sri is not like any other leaders yang spend money like nobody. He calculate each and every cent of dia punya expenditure. His prudential financial management is one of the best I come across. As someone who's constantly thinking about how to make the people's money work for the state. Semasa kecil, biasanya pada hari jadi, kita tak dapat permainan atau toys. Biasanya kita dapat duit dalam akaun Amanah Saham. He is very no-nonsense, efficient in the way he approaches things. Tidak ada perkataan nanti dulu. And kalau kita tanya bila Tan Sri nak ni, the answer automatically semalam. Dia berfikir sebelum dia berbuat sesuatu benda itu ataupun sesuatu perkara itu mengambil tindakan, dia berfikir jauh. He has in mind the people who are from the underprivileged groups and the poorer communities. He really cares for the people of Selangor and the people in Malaysia. Bila dengan keluarga dia tukar topi kepada seorang yang kelakar sikit lah. Every time there's a football match between, say, Selangor, Singapore, he would definitely attend it. They will wear like football jerseys and they'll go to the stadium and cheer them on. Dia ni jenis orang yang bekerja pagi, petang, siang, malam untuk dapat apa yang dia nak. Dia dalam spesies yang tak berapa pandai cakap, tapi dia pandai buat kerja. So I think rakyat Selangor need the second one. Tan Sri Khalid Ibrahim dilahirkan di Kampung Jalan Raja Abdullah di Jeram, Kuala Selangor. Bapanya seorang pegawai polis dan ibunya seorang suri rumah yang mengajar Al-Quran kepada penduduk kampung yang lain. Dia melalui kehidupan yang sederhana bersama 8 adik-beradiknya. Beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti Malaya dalam bidang ekonomi dan kemudian mendapat beasiswa untuk menyambung pengajiannya ke ijazah MBA di Australia. Selepas 2 tahun bekerja di sebuah institusi pelaburan antarabangsa, Tan Sri Khalid menyertai Permodalan Nasional Berhad atau PNB sebagai pengurus pelaburan. Beliau telah dipertanggungjawabkan untuk menubuhkan sebuah skim pelaburan baru untuk Bumiputera yang kini dikenali sebagai ASN atau Amanah Saham Nasional. Semasa di PNB, Tan Sri Khalid telah membuktikan kepintarannya dalam urusan pasaran saham dan telah memahat namanya dalam satu peristiwa bersejarah yang dikenali sebagai Dawn Raid atau Serbuan Subuh. Pada pagi bersejarah 7 September 1981, kumpulan PNB yang diketuai oleh Tun Ismail Ali dan dibantu oleh Tan Sri yang pada ketika itu adalah seorang penganalisis muda. Dalam masa yang singkat setelah bermulanya trading session di London Stock Exchange, mereka telah berjaya mengambil alih Guthrie Limited Corp melalui pembelian saham di pasaran terbuka, di open market, dan dengan ini sekaligus menamatkan penguasaan Barat, dalam kes ini British, ke atas salah satu aset nasional yang utama. Tan Sri Khalid kemudiannya dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif PNB. Di dalam tempoh 15 tahun seterusnya, beliau diberi kepercayaan menguruskan dana berjumlah berjuta-juta ringgit yang ada dalam PNB sehingga dapat mewujudkan imbuhan berkali ganda untuk pelabur. Pada tahun 1995, Tan Sri Khalid dilantik pula menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Guthrie. Di bawah penerajuan beliau, Guthrie menjadi sebuah syarikat kebanggaan yang dimilik penuh oleh Malaysia dan menerima piawaian yang tinggi di dalam amalan pengurusan dan dasar. Pada tahun 2006, Tan Sri Khalid menyertai Parti Keadilan. Tan Sri kemudiannya dipilih untuk bertanding sebagai calon PKR dalam pilihan raya di Ijuk, Selangor. Pada pilihan raya umum tahun 2008, Tan Sri Khalid memenangi kedua-dua kerusi Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Ijuk dan Parlimen Bandar Tun Razak. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Menteri Besar Selangor pertama kali yang bukan dari kalangan komponen Barisan Nasional. Pada mulanya dia meminat dalam politik ini apabila didapati bahawa terlalu banyak sangat penyelewengan, terlalu sangat banyak penipuan
dan terlalu banyak sangat dirasakan kita ini dibodoh-bodohkan. Saya masuk dari Menteri Besar, hari yang kedua saya panggil, saya jemput pengarah kewangan negeri. Saya tanya, berapa duit yang kita ada? Dia kata, kita ada, dia megah juga, 400 juta cash. How many percent interest untuk fixed deposit? Contoh, 2%. How can 2%? So, you go and call the bank. Ask the bank to increase by 1%. So, pergi. Balik, Tan Sri tak boleh increase. Ini contractual. Okay, you send my regard to bank. If they refuse my request, I take out the money by noon. Pegawai pengarah bank tu, dia cakap bila Tan Sri kirim salam, lepas tu dia tengok buku, dia cakap kirim salam balik pada Tan Sri, kita naikkan faedahnya lagi 2%. 2% maknanya 400 juta, berarti pendapatan bertambah 8 juta. Sebab dulu dia tak kira berapa pendapatan. Sekarang saya kirim salam saja, dia dah bagi 2% dan saya dah dapat 8 juta. Itu dia. Tiba-tiba bila memerintah Selangor, Cabas, Puas dan Puncak Niaga mahu menaikkan takrif air in 2009. So Tan Sri bertanya, kenapa nak naikkan? Dalam kontrak dah set. Tan Sri kata, saya nak tengok kontrak. Then they give the contract. Ini kalau air ni begini, boleh jadi rakyat marah pada saya. Apa sebab? Tiap-tiap 3 tahun air naik lebih daripada 20%. Sebab syarikat yang sign untuk air itu, dia kata dah janji nak naikkan harga air. Saya cakap kalau tidak macam ini, matilah rakyat. Tan Sri Khalid telah berusaha untuk membatalkan kontrak air yang berat sebelah kepada syarikat pemegang konsesi yang terlalu membebankan rakyat Selangor. Tan Sri Khalid mahu mengambil alih pengurusan air supaya diurus dengan baik dan menjamin bekalan air yang bersih, berkualiti dengan kos yang terendah untuk rakyat Selangor. Dia pula buat pula dam di ampangan di Pahang, nak salurkan air ke negeri Selangor dengan jualan lebih kurang 10 sen 1 meter padu. Jadi saya kata, saya bukan tak hendak air di Pahang. Saya hendak air di Pahang, bukan saya tak hendak. Tapi saya hendak juga menguasai air di seluruh negeri Selangor. Jadi kalau kita tak bincang cara keseluruhan, besok air Pahang siapa jaga, air negeri Selangor siapa jaga, dan lepas tu tengok-tengok dah naik 30% harga air. Itu sebab saya kata. Jadi saya kata sampai belum selesai perundingan air yang secara keseluruhannya, saya tak luluhkan buat masukkan air daripada Pahang. Walaupun rundingan masih belum selesai, Tan Sri Khalid telah pun memberi air percuma sebanyak 20 meter padu setiap bulan kepada setiap rumah di negeri Selangor. Bila kita masuk 2008, our reserve 400 million. 2009, our reserve 600 million. 2010, 800 million. 2011, 1.2 billion. That alone, you can imagine. If Tan Sri ambil another term, how much reserve can we keep for Selangorian?
At the same time, we buat pembangunan. Kita beri balik kepada rakyat. Dia tokoh korporat yang terkenal, tapi program-program dia merakyatkan ekonomi itu jelas sampai ke bawah. Dalam tempoh singkat pentadbirannya, Tan Sri Khalid juga telah membawa perubahan budaya dalam pentadbiran negeri. Itu sebab Tan Sri potong, batalkan kumpulan orang tengah. So siapa yang nak mohon sesuatu projek dan sebagainya, mereka kena jadi owner operator. Tidak ada lagi golongan orang tengah pelobi yang tersadai di pejabat menteri besar, dan kuasa diserahkan seluruhnya kepada jawatan kuasa tender yang hanya diberi mandat untuk mengambil penenda yang paling rendah. Kalau orang tanya, apa dia kejayaan paling besar di bawah pimpinan Tan Sri Khalid? Ialah untuk mengurus negeri cara bersih dan telus. Itu paling besar. Kerana kalau tidak bersih, ribu juta ataupun ratus juta itu hilang. Tan Sri Khalid juga pastikan yang hak dan kebajikan golongan miskin dan tak bertanah tidak dilupakan. Kita keluar satu polisi, mana-mana orang rakyat Selangor yang telah tinggal di satu-satu tempat 10 hingga 15 tahun ke atas layak untuk mendapat geran di tapak yang mereka duduki. Dengan hanya membayar RM1,000 saja, saudara boleh sekarang memiliki tapak kediaman saudara. Selagi tuan tidak menjual tanah tersebut, premium yang RM1,000 yang tuan-tuan dan puan-puan bayar adalah menjadi hak kepada tuan-tuan untuk memiliki tanah tersebut. Dengan polisi itu, kita telah berjaya mengeluarkan geran kepada penduduk-penduduk yang sebelum ini dipanggil peneroka atau setinggan. Lebih daripada 100,000 orang telah mendapat geran. Kita tidak memberinya ikut parti politik, fahaman politik, keturunan bangsa agama. Kita buat pukul rata. Siapa yang layak dan tidak mampu untuk membeli tanah, mereka lah yang akan kita dahulukan dulu. Saya sepatutnya sudah bersara dan tidak payah bekerja setekun ini. Tapi ini adalah kerana saya ingin menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang rakyat yang sudah berjaya dalam hidupnya. Dan saya nak tunjukkan kepada anak-anak saya dan juga keluarga saya bahawa kita, oleh kerana kita bernasib baik dan berjaya, kita jangan pula lupakan tentang tanggungjawab kita kepada orang ramai. Kualiti Tan Sri yang saya rasa lah adalah ikhlas. Ikhlasannya sebagai Menteri Besar untuk memberi balik kepada rakyat Selangor. Kita seharusnya mengekalkan Menteri Besar ni kerana apa yang dilakukan oleh Menteri Besar dengan esko-esko, dia banyak kerja telus lah. Kerja telus, jujur dan tidak nampak rasuahnya. Dari segi apa yang diturunkan kepada masyarakat atau rakyat, dia memang tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran lah. Mana kalau dia kata dibagi RM10, RM10 lah sampai ke rakyat. Kita sudah tunggu lama, tanah ini tidak dapat itu gerang, tapi ini kerajaan Pakatan tak sampai 4 tahun sudah dapat ini gerang. Janji dia mesti buat kasih, mesti buat kasih Mia. Pasal ini gerang, pasal dia sudah janji hari itu Dewan mari dia janji buat kasih, dia sudah jadi sekarang gerang sudah angkat. Kalau dulu-dulu kita tengok tiap kali lawatan daripada, maksud saya daripada kerajaan negeri lah, pihak pengurusan atasan, kita lihat dia terlampau formal, terlampau banyak pengiring, terlampau banyak kereta. Tapi kalau Tan Sri kadang-kadang dia berdua pun dia boleh sampai.
Dia cara dia mendekati rakyat lebih mudah, lebih simple dan tidak terlalu formal. Beliau tidak kekok lah untuk bersama dengan masyarakat. Atas lebih-lebih lagi bawah. Dia memang sentiasa tak kira golongan lah. Dia memang boleh berinteraksi. Dia tak kira siapa pun. Saya setuju dikekalkan kerajaan negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat ni, yang diterajui oleh MB, kan. Itu kerana kejujuran, keelasan hati dia untuk memberi. Dia tak fikir siapa. Dia punya dia itu bagus. Sebelum dia pakai ekonomi, kan. Jadi meratakan rakyat ni merasa semua dia punya. Dia tak memandang duit, kan. Peralihan tidak membawa kacir-kacir. Kerana rakyat Malaysia telah ditakut-takutkan, tak boleh ubah. Sekarang kita ubah dan kita melihat bahawa apa yang kita ubah itu adalah yang lebih baik daripada apa yang kita ada. Memang baguslah Menteri Besar sekarang ni.